Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita semua balik kitab kita, Teguran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai akidah. Teguran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asrim Yusof. Kita masih dalam perbincangan bahagian yang ke-10. Bahagia Syiah kepada akidah syariah, akhlak, ummah dan negara. Kita bicara sebelum ni dari sudut bahaya Syiah kepada akidah dan syariah. Kita nak sambung akhlak, ummah dan negara. Bahaya Syiah kepada akhlak, kepada ummah dan kepada negara dah. Okay, seterusnya ni bahagian ke-10 nah. Bahaya kepada akhlak. Kebiadaban dan penghinaan. Pertama, kebiadaban dan penghinaan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Orang Syiah dan orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah. Dia bukan Syiah betul tapi kena racun Syiah. Pasti bersifat biadab kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada buah tak percaya Nabi dan percaya riwayat-riwayat. Tak percaya kepada Nabi saja, percaya pada riwayat-riwayat yang menghina Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mullah Bakir Al-Majlisi meriwayatkan secara dusta dalam kitabnya Biharul Anwar. Ini kitab besar 110 jilid. Kitab ni bertambah-tambah. Syiah ni semakin lama jarak daripada awal zaman Nabi akan semakin bertambah hadis-hadis dan semakin banyak hadis rakaat. Tahu berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dalam kitab Biharul Anwar sampai 110 jilid. Tadi ia meriwayatkan secara dusta dalam kitabnya Biharul Anwar daripada Nabi Muhammad SAW bahawa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, "Wahai Ali, engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku, Fatimah isterimu. Sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi 2 orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku 2 orang anak lelaki seumpamanya. Khadijah pula ibu mentuamu, sedangkan aku tidak mempunyai ibu mentua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mentuamu, sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja'far. Fatimah Al-Hashimiyah adalah ibumu, di mana akan ku dapat ibu seumpamanya." Rujuk kitab Biharul Anwar, Kitab Syahadah, jilid 5, halaman 511. Jadi Al-Uqlani ini menyebutkan bahawa darjat imamah adalah lebih tinggi daripada darjat kenabian. Nak ceritanya Nabi puji Ali sehingga seolah Ali ni lebih hebat daripada Nabi sendiri lah. Imamah ni lebih tinggi darjat daripada darjat kenabian, kerasulan dan khullah. Khullah ni Khalilullah Ibrahim lah, tapi hebat imam 12 dia lagi dah. Untuk masa itu dia yang Uqlani sudah berdusta atas nama Ja'far As-Sadiq. Email dia tu nak bahawa bila berkata, mungkin email kata dalam kitab dia, kata hadis dia tu, email dia kata sebenarnya dia reka-reka bahawa bila berkata sesungguhnya Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya Nabi dan menjadikannya sebagai Nabi sebelum menjadikannya Rasul, dan sesungguhnya Allah SWT menjadikannya sebagai Khalil sebelum menjadikannya sebagai imam. Jadi imam juga dia, kan tak? Khalil dulu baru imam dah. Kitabul Hujjah Minal Kafi, jilid 1, halaman 175. Jadi imam 12 dia serupa dengan imam, serupa dengan imam Nabi Ibrahim itu imamnya panggil dah. Sedangkan ahli sunnah Khalilullah, Khalil tu pangkat paling tinggi dah ni. Kepada Ibrahim, bukannya imam. Sebab dia nak guna menunggang agama ni lah tak? Menunggang dengan dalil agama ditambah rekod cipta dalil barulah, hadis baru. Al-Qulaini meriwayatkan lagi daripada Saif At-Tammar bahawa beliau berkata, kami pernah bersama Abi Abdullah dalam satu kumpulan di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni dekat Kaabah sana dah. Maka Abu Abdullah berkata, adakah mata-mata gelap mengikuti kita dah? Inilah special brand dah. Mata-mata gelap dah. Ataupun inilah boleh penyiasat ni. Kami pun berpaling ke kanan dan ke kiri, tidak kelihatan pada kami sesiapa pun. Maka beliau pun berkata, demi Tuhan Kaabah, demi Tuhan binaan ini. 3 kali kata dah. Kiranya aku berada di antara Musa AS dan Khidir AS,
Tentu aku menceritakan pada mereka berdua bahawa aku lebih alim daripada mereka berdua, apa yang tidak diketahui oleh mereka. Jadi Ja'far apa dia? Abi Abdullah Ja'far Shadiq ni lebih alim daripada Musa AS dan Khidir AS. Imam Syiah ni lebih alim daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa aku lebih alim daripada mereka berdua, apa yang tidak diketahui oleh mereka. Sesungguhnya mereka dikurniakan ilmu tentang masa lampau. Bagi mereka berdua telah tidak dikurniakan ilmu tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Usul Al-Kafi jilid 1 halaman 261. Qayandai lah. Qayandai Syiah. Dia reka hadis nak sedap hati dia dah. Okey. Diriwayatkan juga daripada Ja'far As-Shadiq. Kita ingat ni walaupun sebut Ja'far As-Shadiq, bukan Ja'far As-Shadiq sebenarnya direka atas nama Ja'far As-Shadiq. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di syurga dan di neraka. Aku mengetahui ilmu tentang zaman silam dan ilmu tentang zaman akan datang. Usulul Kafi jilid 1 halaman 261. Lepas tu mereka menganggap bala yang menimpa Nabi Ayub AS dan Nabi Yunus AS ditelan ikan sehingga terpaksa terkurung dalam perut ikan sampai berapa lama itu. Tidak kerana lain, melainkan kerana mereka mengingkari wilayah Ali. Tafsir Nurul Thaqalain jilid 3 halaman 435. Jadi bukan kerana kalau kira Nabi Ayub kat kena uji gapo dan Nabi Yunus kena teleki kata. Bukan sebab meninggalkan dakwah, tapi sebabnya tak mengingkar wilayah Ali dah. Masa tu Ali pun tak wujud lagi. Tak cara ke apa wilayah apa Khalifah Ali jadi imam dia. Jadi hayalah menang karut dia. Yang kedua, kebiadaban dan penghinaan terhadap isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Ni perangai Syiah dia. Mullah Bakir Al-Majlisi mengadakan satu bab yang khusus dalam kitabnya Hayatul Qulub. Menghidupkan hati dia. Hayatul Qulub dia. Buku macam buku tasawuf lah. Bertajuk bab yang ke-55 pada menyatakan kecelakaan Aisyah dan Hafsah. Anak dia pejuang Islam, dia ni apa pegang kunci syurga kononnya, tapi dok cerita tasawuf menghidupkan hati, tapi dok menaik anak pula Aisyah dan Hafsah, isteri Nabi dan anak isteri Nabi dua-dua lah, anak Abu Bakar dan anak Umar dah. Tu kerja menghidupkan hati Syiah ni, akhlak dia. Rujuk tafsir Nurul Thaqalain jilid 2 halaman 210 hingga 212. Dalam bab ini berkali-kali pengarangnya mengatakan Aisyah dan Hafsah sebagai munafik dan kafir. Dia hidup hati dia, akhlak comel gitu Syiah. Beliau mengemukakan riwayat yang kononnya muktabar tentang Aisyah dan Hafsah yang meracuni Nabi Muhammad SAW sehingga mengakibatkan kewafatan baginda SAW. Cerita palsu gitulah. Macam kita ni cerita. Duk tuduh macam-macam dah. PMS, Ejen Israel, apa perangai apa Syiah berlaku dah. Macam ni. Cerita tak tahu mana, reka cipta cerita, lepas cyber dah. Yakin, penuh yakin dah. Ni perangai apa Syiah berlaku ni, perangai Syiah ni. Dia reka fitnah. Tapi dia percaya tak. Dia tahu dah dia reka, tapi dia buat tu yakin sungguh dah. Percaya sungguh-sungguh dah. Itulah cara dia, akhlak pejuang Islam dia lah. Cara berjuang Islam dia, fitnah Aisyah dan Hafsah. Laknat, kutuk, macam-macam kata tuduh, tu akhlak comel dia dah. Saya pernah jumpa orang Iran, orang Syiah ni, di Mekah tu dah, ingat tu. Oh, memang lemah lembut. Kita dengar comel muka dia ni, jatuh muka dia jatuh dah, tapi dengan semaknya, dengan lembut-lembutnya, Allah lah akhlak comel. Gitulah kita ingat dah. Akhlak comel dan akidah rosak ni. Dah. Mana untik ke apa sejenis perangai apa ni serupa je dah. Nampak macam juruh, tuduh labuh, tapi tak fitnah nombor satu. Begitu juga dengan Syiah ni. Allah lah, nampak kita tengok sekali kecek je kita memula dia bincang mereka jahat ke apa tak. Dia ajak Melayu tu apa, ustaz-ustaz dia pergi usrah dia. Ngenang-ngenang dia kutuk Arab Saudi. Dia ada benda-benda lah, racun-racun Syiah dia dah. Kena ingat dah. Kita jangan ingat akhlak ni luar saja. Pakai serban, pakai jubah, kira akhlak comel dah. Pakai tuduh labuh, kira akhlak comel dah. Gitu dah.
Syiah ni saya pernah jumpa. Kita terkejut. Comelnya akhlak dia juruhnya dah. Padahal dia melaknat sahabat. Dia melaknat Aisyah dan Fatimah ni. Aisyah dengan Hafsah ni bukan main lagi dah. Abu Bakar, Umar bukan main laknat huduh mulut dah. Jadi dia lakonnya. Zahir dia nampak tu lakonnya macam akhlak comel dah. Ni pok Syiah. Al-Ayyashi meriwayatkan dengan sanad yang daripada Imam Ja'far As-Sadiq bahawa Aisyah dan Hafsah mensyahidkan Rasulullah SAW. Maksudnya bunuh Nabi dah. Dengan meracuni baginda SAW. Fitnah dia lah. Di tempat yang lain dalam kitab yang sama, Mullah Baqir Al-Majlisi meriwayatkan daripada tokoh tafsir Syiah. Tokoh tafsir Syiah yang terkemuka daripada kalangan mutaqaddimin. Bukan peringkat lewat-lewat. Hak mutaqaddimin lagi dah. Iaitu Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Bahawa Sayyidina Abu Bakar dahu dan Sayyidina Umar dahu bersama anak perempuan mereka masing-masing. Abu Bakar anak perempuannya Aisyah. Umar anak perempuannya Hafsah ni. Mengadakan perkataan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan meracuni baginda SAW. Cerita dia ni terkenal. Jadi berlaku depan kita tak sebut tu lain. Syiah ni dari kitab Mu'tabar dia. Itulah keyakinan dia. Dia kata Abu Bakar dengan Umar berpakat dengan anak masing-masing bunuh Nabi. Meracuni Nabi. Itu kitab dia gitu lah. Itu keyakinan mereka dah. Dia percaya dengan dia reka fitnah. Dia percaya dan membodohkan wala'un Syiah dah. Hak jenis percaya buta. Tok guru pakai surabaya betul belakang. Ni perangai Syiah. Begini bunyinya. Maka dua munafik lelaki itu dan dua munafik perempuan itu. Iaitu Aisyah dan Hafsah. Syiah kata dah. Sudah mengadakan perkataan untuk membunuh baginda SAW dengan memberikan racun kepada baginda SAW. Itu kata Syiah dari kitab dia. Tafsir Nurul Thaqalain jilid 2 halaman 210 hingga 212. Itu kedua dah. Ya, biadab hina isteri Nabi. Yang ketiga, kebiadaban dan penghinaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Golongan Syiah mempercayai bahawa para sahabat murtad sepeninggalan Rasulullah SAW kecuali 3 atau 4 orang daripada kalangan mereka. Jadi 3-4 orang je sahabat tu kafir. Hak lain kafir belaka, murtad belaka mengikut Syiah. Tidak ada lagi kebiadaban dan penghinaan yang lebih dahsyat daripada ini. Anggap orang kafir murtad ni biadab dah, bukan akhlak comel dah. Pakai serbai besar baku pun, pakai jubah bukan besar, jubah meleret jubah comel mai pun tak. Hak tino pula pakai purdah lagi ni, pakai jubah dengan tudung labuh lagi dah. Kalau dok mai tu orang kafir murtad ni perangai apa Syiah dah tak. Sahabat besar pun kata murtad. Kata murtad main je. Menghukum orang ni mudah. Bagi dia ni geng-geng dia begitu mudah mengkafirkan sahabat dia. Al-Qulaini yang dianggap sebagai Bukhari. Al-Qulaini ni macam Imam Bukhari dah dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qulaini ni kitab Ushul Kafi tu macam Sahih Bukhari lah kita dalam Ahlussunnah ni. Al-Qulaini yang dianggap sebagai Bukhari dalam kalangan Syiah meriwayatkan bahawa para sahabat murtad sepeninggalan Nabi Muhammad SAW kecuali 3 orang sahaja daripada mereka. Daripada sahabat 3 orang saja tidak murtad. Iaitu Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. 3 orang itu. Hal lain kafir belaka dah mengikut Syiah. Rujuk Ar-Radah min Al-Kafi jilid 8 halaman 245. Perkara yang sama disebut oleh Al-Majlisi yang dianggap sebagai khatimatul muhaddisin dalam kalangan Syiah bahawa maksudnya penutup segala muhaddis ini. Al-Majlisi dan Nabi Harun Anwar hak 110 jilid kitabnya. Dia kata apa? Para sahabat semuanya binasa selepas wafat Rasulullah SAW kecuali 3 orang sahaja iaitu Abu Zar, Miqdad dan Salman. Rujuk Hayatul Qulub dihidupkan hati jilid 2 halaman 140. Kitab tasawuf dia. Nak main laknat tuduh kafir dia. Baru aneh ni, baru pejuang Islam tuduh kafir. Ni cara Syiah dia. Di antara ciri yang tidak dapat dipisahkan daripada Syiah ialah taqiyah. Perangai Syiah ni berpura-pura. Orang lain buat konsep haram dah. Dia buat konsep tak haram dah. Ni perangai taqiyah lah, pura-pura dah. Pura-pura tak tahu dah. Padahal tak tahu berlaku dah. Ni perangai Syiah belaka berpura-pura dah. Berpura-pura baik, berpura-pura tak tahu dah. Taqiyah pada hakikatnya ialah berdusta dan berbohong.
Ulama Islam pada zaman lampau tidak mahu menerima riwayat yang dikemukakan oleh mereka. Pokok Syiah ni. Lantaran mereka jelas sekali mengamalkan pembohongan. Disebabkan itu Imam Syafi'i berkata, tidak pernah aku melihat golongan yang menurut hawa nafsu yang lebih pembohong daripada golongan Syiah. Tak ada apa ni bapak belawak ni Syiah. Walaupun pakai serbai tuduh labuh, mengaku pejuang Islam, Syiah lah. Bapak segala, nipu dia. Nipu kerjaan dia. Dia boleh pahala nipu, bohong, taqiyah, boleh pahala dia. Di sebalik jubah, di sebalik tuduh labuh dia dah. Okey, pertama, Syiah ada berikan hadis daripada imam mereka tentang pentingnya mengamal taqiyah. Penting nak berlaku ni. Berlaku tak tahu apa-apa dah. Orang lain jahat lah dia ni. Suci bersih ni. Taqiyah. Pentingnya mengamalkan taqiyah berpura-pura ni bohong ni. Dan tiada agama bagi orang tidak mengamalkan taqiyah. Agama Syiah lah. Kalau tak amal taqiyah bukan Syiah lah. Berpura-pura. Al-Qulani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kafi bahawa Ja'far As-Sadiq berkata, taqiyah adalah antara ajaran agamaku dan agama nenek moyangku. Tiada agama bagi orang tidak mengamalkan taqiyah. Rujuk Al-Kafi jilid 2 halaman 223. Kitab Sahih Bukhari dia ni. Macam Sahih Bukhari kita ni, kitab Al-Kafi dia dah. Tak ada agama bagi orang kita berlakon, nipu dah. Berbohong. Nah. Yang kedua, taqiyah adalah amalan yang disukai oleh Imam Maksum. Dan satu amalan yang meninggikan darjat seseorang di sisi Allah SWT. Berlakon, buat lolok, menipu, berpura-pura ni, pahala bukan main lah. Darjat yang tinggi di sisi Allah, kata Syiah. Al-Qulani meriwayatkan lagi daripada Ja'far As-Sadiq bahawa beliau berkata, demi Allah SWT, tiada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih disukai olehku daripada taqiyah. Tak ada benda yang paling disukai. Berpura-pura, berbohong deh, berlakon deh. Berlakon warak, berlakon juruh, berlakon pakai burdah, berlakon pakai jubah, berlakon pakai serban deh. Padahal jahat deh. Di sebalik tu, macam-macam dia buat dah. Main forex dah, main tipu harta orang, kutip derma orang, ambil harta ke dia dah. Derma Palestin kutip ke dia. Ni perangai-perangai. Jenis perangai Syiah berlaku ni. Dah. Kutip derma orang ramai. Pakai dia. Atas juga sikit-sikit je atas lah ke lain. Atas ke Palestin hak lain makin ke dia ni. Ni perangai taqiyah berlaku ni. Perangai super Syiah berlaku ni. Yang ketiga, sesungguhnya seorang yang mengamalkan taqiyah diangkat darjatnya oleh Allah SWT, kata Syiah. Dan Allah SWT merendahkan darjat orang yang tidak mengamalkannya. Al-Qulani meriwayatkan daripada Abi Abdillah, Ja'far As-Sadiq tadi lah. Bila berkata Allah mengangkatkan darjat orang yang mempunyai taqiyah dan merendahkan orang yang tidak mempunyai taqiyah. Tak pandai berpura-pura. Itulah. Rendah darjatnya. Usul Kafi jilid 2 halaman muka surat 27. Begitu juga berlaku ni nak. Hizbullah di Lebanon ni berlaku nak perang dengan apa, dengan Israel nang mana dah bunyi nak perang dah. Tak bunyi mana mati ke gapo dah. Nak nampak benarnya itulah Gaza tu jugalah. Brigade Qassam dah. Popo Syiah ni bunyi bukan main lagi, tapi kita tak tahu gapo. Ni duk cerita nak pergi Syiah Houthi. Nak lalu kat mana nak pergi? Dia bawa Arab Saudi Nak lalu kat mana? Duk cerita nak pergi jalan kaki nak pergi perang nak apa? Perang dengan Israel. Kononnya dah. Jadi kita jangan nak percaya mudahlah Syiah dia ni bapak berlakon Syiah ni, pelakon. Dia baloh mereka ke khabar dia baik serai Iraq. Baloh nama mereka main nak sekatat ekonomi ke khabar. Serai Afghanistan, serai Osama bin Laden lah. Taliban dulu. Pakatan Utara tu dengan Syiah daripada Iran juga tolong dia. Kita jangan mudah percaya dengan Syiah ni berlaku ni nombor satu je. Yang keempat, taqiyah perlu dilakukan dalam kebanyakan kehidupan beragama sehingga ia diamalkan dalam 9/10 kehidupan beragama. 9/10 berlaku ni. Berpura-pura menipu bagi Syiah. Al-Qulani meriwayatkan lagi daripada Ja'far As-Sadiq, Abi Abdillah adalah. Beliau berkata, sesungguhnya 9/10 agama terletak dalam taqiyah. Tiada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah, berpura-pura. Taqiyah boleh dilakukan dalam semua hal kecuali dalam masalah nabis dan menyapu khuf. Rujuk Al-Kafi jilid 2 halaman 17. Ni pusat lagi hak marah ke Imam Abu Hanifah. Nabis ni dia air rendam kurma dah. Air rendam kurma tu. Memang kalau lama sangat ia boleh jadi macam mabuk juga dah. Macam perai lama sangat dah.
Tapi kalau pergi nak hilang payau, nak hilang rasa payau tu, dia rasa manis sikit tu, dia bubuh nabi, dipanggil nabi juga pergi dengan sekejap lah, jangan lama dak lah. Lama dak jadi mabuk pula dah. Jadi pergi sekejap tu dipanggil nabi sudah dah. Abu Hanifah kata nabi ni hak boleh minumnya, bukan agak. Syiah agama Abu Hanifah pun dengan nabi ni lah. Seolah Abu Hanifah membenarkan agak. Tidak sebenarnya dah. Nabis tu peraman air perih air kurma, tetap kurma kat perih. Cuma dalam masa sekejap tidak lama sehari tu tidaklah siapa kau kata mabuk tu dah. Jadi itulah hak kata bolehnya. Dah. Selagi Syiah ni tidak ia bab nyapu khuf dia tak akan buat dah. Dia tak akan berpura-pura. Jadi kita boleh cek lah. Kalau kita pakai kasut masa musafir ke apa, kalau kita sapu khuf atas kasut dah. Tiba-tiba dia tak sapu atas khuf. Tu maksudnya Syiah. Selagi dia ambil semaya, kaki tidak basuh. Dia sapu atas kaki. Dia sapu atas kaki macam sapu khuf. Kaki tu tak pakai kasut. Dia sapu gitu. Itu tanda-tanda Syiah juga dah. Rujak Al-Kafi jilid 2 halaman 217. Yang kelima, bahkan ajaran agama Syiah sebenarnya ditegakkan di atas taqiyah. Berpura-pura, berbohong, menipu. Al-Qulani meriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya kamu berada di atas agama yang sesiapa menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah SWT, dan sesiapa yang menyebarkannya akan dihina oleh Allah SWT. Al-Kafi jilid 2 halaman 22. Gitulah berpura-pura berbohong. Tadi ada sebab dia. Dulu buku Syiah pun payah nak jumpa. Dia susuk, dia sembunyikan. Sebab apa? Kerana takut tahu ajaran dia. Terus orang tahu sesak Syiah ni. Jadi dia banyaklah berpura-pura. Lepas tu ada kata bagus. Kadang-kadang Dr. Hamka ada kata dulu kata ada bagus juga. Tapi itulah. Dia tidak tahu kesan dia ni. Cuma dari segi konsep berhati-hati tu boleh dah. Taqiyah dengan masuk. Tapi Syiah ni bukan sekadar tu. Dia ada konsep akidah dia. Kita tak boleh kata taqiyah dia sekadar berpura untuk menyelamatkan diri. Memang dengan maksud yang jahat dah. Yang keenam, taqiyah berpura-pura berbohong ni adalah sesuatu yang wajib diamalkan oleh seseorang yang berfaham Syiah. Tak apa asal kepok dia betul lah kau. Tidak dipromosi, dia kata tak promosi. Padahal ada saklar tepek mana-mana dah. Ada bahagian dia, bahagian bohong tu untuk bela pok dia, tak apa dah. Wajib amal dah. Akan terkeluar, wajib maksudnya. Wajib bohong demi maslahah nanti konsep dah. Akan terkeluar daripada Syiah jika tidak mengamalkannya. Siapa yang tak berbohong, berpura-pura, berlawak ni, akan terkeluar dari Syiah. Diriwayatkan daripada Imam yang ke-8 Ali bin Musa bahawa beliau berkata, tiada agama bagi orang yang warak dan tiada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Tiada agama bagi orang yang warak. Kan maksudnya? Tak apalah, kita ambil tiada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Tidak berpura-pura, tak ada iman. Maka beliau ditanya, wahai cucunda Rasulullah SAW. Itulah Ali bin Musa ni. Sampai bilakah perlu bertaqiyah, berpura-pura ni nak? Berbohong. Beliau menjawab sampai hari tertentu, iaitu munculnya Imam Mahdi. Banyak sangat Imam Mahdi digunakan modal untuk pokok golongan sesat ni, termasuk Syiah. Tunggu Imam Mahdi dia kata, nak berpura-pura dah, berbohong. Sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyah sebelum keluarnya Imam Mahdi, bukanlah ia daripada kalangan kami. Rujuk Kashful Ghummah Al-Ardabili halaman 341. Agama ni agama sembunyi-sembunyi. Ajarannya antara ajaran sesat ni yang akan ajak sesuatu. Dia tidak terbuka. Dia tidak ajar terbuka macam kita ni nak. Dia ajar senyap-senyap, dia ajar mari sore dua orang dah. Rahsia ni ada buah rahsia semacam. Tu pok-pok Syiah gitulah. Ajaran sesat tariqat apa pelik-pelik dah. Ajaran sihat ke apa gitulah. Tapi jangan main dah. Yang cakap tu bukan apa saya dah. Cakap dengan tahulah dia boleh menarik. Pandai cakap berdakwah dia, pandai bercakap sehingga boleh menarik hati orang dah. Boleh menyentuh hati-hati manusia dah. Walaupun sesat barat dah. Gitu ajaran sesat dah. Syiah pun gitu juga dah. Yang ketujuh, kadang-kadang orang Syiah berdalih dengan berkata bahawa taqiyah, berpura, berbohong itu bukan amalan yang bercanggah dengan Islam, kerana seseorang boleh mengucapkan kalimah kufur
dalam keadaan terpaksa dan dikerasi seperti yang berlaku pada Ammar bin Yasir. Ada dalil dia dah. Dah. Tidak promosi, tidak ada. Ada dalil. Ada juga lah dalil termasuk ni lah. Dia kata Ammar bin Yasir pernah mengucapkan kalimah kufur dan dibenarkan, dimaafkan dan Nabi suruh kalau dia terpaksa lah. Sebab boleh membahayakan nyawa. Namun sebenarnya ini hanyalah daulat dalil mereka kerana terlalu banyak riwayat Syiah yang mengemukakan contoh amalan taqiyah, berpura-pura berbohong ni dalam keadaan tiada sebarang tekanan dan sebarang paksaan pun mesti berbohong jugalah. Kerana matlamat dia ingin menyembunyikan ajaran sesat dia. Nah. Antaranya ada riwayat dikemukakan oleh Al-Qulani daripada Muhammad bin Muslim bahawa beliau berkata, aku masuk untuk menemui Abu Abdillah, yakni Ja'far As-Sadiq. Pada ketika itu di sisinya ada Abu Hanifah. Tepi Abu Abdillah ni Ja'far As-Sadiq ni ada Abu Hanifah. Lalu aku berkata kepadanya, tu ada unsur tadi dia benci Nabis ni kerana dia marah ke Abu Hanifah. Salah satu sebab ni. Kita hak ngakak dia senang, janganlah ambil riwayat tajrih. Di segi kekuatan dhabit Abu Hanifah ni untuk jadi jahat terus ni. Seolah kena tolak, seolah ni ajaran Abu Hanifah ni golongan sesat ni. Seumpama Jahmiyah ke gapo ni. Jangan siapa tak tu dah. Nak suka ke Syiah lah. Syiah dah buat perangai ni tuduh Nabi segapo tu dah. Nak khianat ke Abu Hanifah, fitnah Abu Hanifah dah. Dia kata minarok, dia kata Nabi tu arok. Syiah lah. Pada pengat tu dah Abu Hanifah minarok Nabi saja. Jadi kita kena berhati-hati baca molek kitab tu dah. Kena mengaji lah. Walaupun kita orang Arab pun tak mengaji betul untuk guru, ya akan jadi gitulah. Baca buku, jumpa kitab, baca lah. Tak ada metodologi dah. Dalam baca kitab-kitab tertentu. Tidak ada disiplin ilmu. Dan baca kitab rijal je ada disiplin ilmu dia. Bukan sekadar jumpa, gegok patah langit dah. Habis nerayak kat orang dah. Dia ada metodologi juga nak berinteraksi dengan cara takdir ilmu hadis ni. Okay, pada ketika itu di sini ada Abu Hanifah Syiah. Lalu aku berkata kepadanya, semoga diriku jadikan tebusan untukmu. Dia kata ke Abu Abdillah ni, orang Syiah ni lah. Kata ke Ja'far Sadiq, aku sudah bermimpi suatu mimpi yang aneh. Maka beliau pun berkata padaku, wahai Ibnu Muslim, kemukakanlah mimpimu itu. Sekarang ada orang yang arif tentangnya di sini. Sambil dia mengisyaratkan tangan ke arah Abu Hanifah. Berpura-pura lah seolah-olah nak pung Abu Hanifah. Nak pung Abu Hanifah, nak puji Abu Hanifah lah. Aku pun menceritakan, aku bermimpi aku masuk ke dalam rumahku. Tiba-tiba keluar isteriku dengan membawa banyak buah badam. Dan dihamburkannya buah badam itu kepadaku. Aku merasa sungguh hairan dengan mimpiku itu dah. Maka Abu Hanifah pun mentadbirkan mimpiku dengan berkata, engkau akan bertengkar dan berhadapan dengan orang yang bangsat, berhubung dengan harta pusaka isterimu. Tetapi selepas engkau mengalami susah payah, engkau akan mendapatkan juga hajatmu daripada harta pusaka itu, insya-Allah. Abu Hanifah tafsir mimpi, tadbir, bukan tafsir, tadbir mimpi. Begitulah orang Syiah dah. Mendengar takwil yang itu, Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq pun berkata, demi Allah SWT, tepat takbirmu itu, wahai Abu Hanifah. Dah, dia pun lah. Bahagian apa ni, sekarang perangai orang dah. Allah, saya pernah dengar seorang politik dah pung, boh dia dah. Patutlah kita kira cepat naik pakat dah. Bahagian apa ni satu perangai lagi. Perangai manusia dah. Kita tak suka pung boh kita ni. Ni bahagian pung boh ni. Lepas tu cepat naik pakat, naik pakat, naik gaji ke apa pok dia lah. Geng-geng dia dah. Orang lain ni kerja suku sumber setara mana pun bukan geng dia dah. Sekar kau dah. Okey, berkata Muhammad bin Muslim, tak lama kemudian Abu Hanifah pun keluar daripada sisinya, daripada Ja'far As-Sadiq. Lalu aku berkata kepadanya, lepas tu Abu Hanifah apa tu keluar Abu Hanifah, pok orang Syiah tu pergi jumpa lah Ja'far As-Sadiq. Semoga diriku dijadikan tembusan untukmu. Aku tidak suka kepada takwil nasib ini ni. Tak suka mana ni? Takwil Abu Hanifah ni. Nasib ni lawan Nasibi ni bagi Syiah. Bukan orang bukan orang benci Ali. Tapi ahli sunnah. Semua ahli sunnah wal jamaah walaupun cinta kena Ali radhiyallahu,
Dia panggil nasib. Asal dia nasibi ni ialah gelaran kepada orang yang khawarij yang menentang nak bunuh Ali ke benci kepada Ali dia. Tapi dia ke Syiah, semua ahli sunnah pun termasuk nasibi juga. Tidak bersama Syiah saja dengan dia yang sokong Ali. Itu perangai Syiah lah. Kena berhati-hati. Jadi tak terlukalah takwil nasib ni. Takwil orang-orang bukan Syiah ni. Lalu dia berkata, Abu Abdullah ni, Ja'far Shadiq kata, wahai Ibnu Muslim, semoga Allah SWT tidak memburukkan padamu. Takwil mereka tidak akan menepati takwil kita. Dan takwil kita pun tidak akan menepati takwil mereka. Takwil mimpiku yang sebenar bukanlah seperti yang ceritakannya. Dia buat lolok je. Tadi dah. Cerita taqiyah dia berpura-pura. Muhammad bin Muslim berkata, aku pun berkata kepada Ja'far Shadiq, semoga diriku dijadikan tebusan untukmu. Bagaimana dengan katamu tadi? Tepat takbirmu kata puji Abu Hanifah saja. Dan kau bersumpah pula atas takbirnya padahal dia salah. Bila berkata memang benar aku bersumpah tadi dan mengatakan ia tepat tapi tetap salah juga. Berpura-pura lah taqiyah berbohong. Rujak Al-Kafi jilid 8 halaman 292. Dia akan berlakon. Dia akan puji kita ahli sunnah. Dia kata dia tidak bandah ni. Dia terima Al-Quran yang ada ni nak. Macam-macam dia akan berbohong kepada ahli sunnah yang naif, yang lemah. Macam wahak tu lah. Mudah kena tipu kat orang. Jadi begitu juga ni. Kalau kita ahli sunnah kena tipu Syiah, kena berhati-hati lah. Jenis tak mengaji, tak tahu Syiah belah mana lah. Kita semua maklum Abu Hanifah bukannya seorang penguasa dan pemerintah yang perlu digeruni dan diketakuti. Bukankah dia adalah salah seorang yang tidak disenangi oleh pihak penguasa juga? Abu Hanifah ni bukan geng kerajaan. Ada punya ahli sunnah ni. Dan dia ni ada waktu dia sampai pemberontak. Padahal bukan berontak, dia tak usah terima qadi dah. Dia tak usah terima jawatan. Siapa ke pemerintah hukum ni kan tak terima jawatan qadi dah. Namun apakah yang mendorong Ja'far As-Shadiq bersikap demikian jika tidak untuk hidupkan amalan taqiyah? Riwayat Syiah tu lah. Abu Ja'far As-Shadiq tidak gitu dah. Jadi riwayat tersebut seolah-olah yang pentingnya berpura-pura berbohong ni jadi satu akidah, satu amal yang tetap Syiah. Yang ke-8, Khomeini sendiri mengajar Syiah mengamalkan taqiyah, berpura-pura berbohong demi maslahat ni tak? Untuk parti golongan jemaah Islam dia tu. Ketika membicarakan perkara-perkara yang membatalkan solat. Katanya, Khomeini kata apa? Perkara kedua yang membatalkan sembahyang ialah takfir. Iaitu meletakkan satu tangan di atas tangan lain dalam dakap qiyam. Dia kata takfir ni. Jadi kafir ni orang letak tangan atas tangan ni. Maksudnya sedekatlah kita macam kita sembahyang lah. Seperti dilakukan oleh orang bukan daripada kalangan kita. Maksudnya orang ahli sunnah. Tetapi tidak mengapa melakukannya juga dalam keadaan taqiyah. Kalau nak letak tangan atas tangan kiri ni, macam kita sedekat dalam sembahyang tu, boleh untuk taqiyah. Walaupun asalnya sampai tahap boleh jadi kafir ni. Rujuk Tahrir Wasilah jilid 1 halaman 186. Dia berkata lagi, Khomeini kata apa? Dan sengaja mengucapkan amin selepas selesai membaca Fatihah. Juga membatalkan sembahyang juga. Kecuali kerana taqiyah, berpura-pura kepada tipu orang al-sunnah. Tidak mengapa mengucapkannya, ucap amin tidak batal sembahyang kerana berpura-pura. Rujuk Tahrirul Wasilah jilid 1 halaman 190. Tahrir Wasilah pembebasan lah. Cara wasilah pembebasan lah. Bebas daripada gapo tak ada. Okey. Tu habisnya bahaya dari sudut akhlak dia. Bahaya kepada akhlak umat dia. Pasal dia ajar melaknat, ajar berbohong. Tu kerja Syiah ni ajar berbohong. Walaupun pakai tudung labuh, walaupun pakai subai besar, pakai jubah, berbohong. Itu syariat Syiah, pokok Syiah ni. Jadi untuk jemaah, untuk persatuan dia, untuk geng dia, untuk Syiah ni boleh berbohong demi maslahat ni. Maslahat tu geng dia lah. Okey, bahayanya kepada ummah. Syiah ni bahaya Syiah kepada ummah. Kebanyakan orang Islam hari ini terdiri daripada orang yang pengetahuannya tentang Islam terlalu mendata dah. Banyakkan kita mengaji sekolah rendah, sekolah menengah pun mengaji sikit. Lepas tu tak cara agama kebanyakan tu. Mereka yang akan menjadi mangsa yang ketara kepada ajaran Syiah ini kerana mengamalkan amalan yang rasa tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam yang suci murni. Jadi orang-orang yang mudah terpengaruh dengan Syiah ni kerana dia tidak ada pegangan kemah dia. Mengaji ke, mendata je. Lepas tu percaya ikut ustaz belakang. Ustaz tipu pun percaya habis dah. Betul-betul ustaz pakai serban dah.
Mereka juga yang akan memaki hamun pejuang-pejuang Islam yang lampau terdiri pada para sahabat, pokok syiahnya. Tabi'in, tabi'in. Yang begitu banyak berjasa kepada mereka juga dan juga kepada umat Islam seluruhnya dengan membawa Islam dengan penuh rasa tanggungjawab, generasi demi generasi sehinggalah ke hari ini. Tapi perangai dia bersangka buruk dengan orang baik. Ini perangai syiah. Jahat apa dia? Sakau menyakau pun. Pejuang Melayu, pejuang Islam. Sokong situlah nipu bangang pun dah. Tapi kerana orang baik, ia akan sangka buruk. Ni ajak Israel sikit-sikit. Sikit je dah. Benda tu, benda logik lah. Nak mengeluarkan semata orang Palestin untuk dirawat ke apa. Supaya tidak ramai terbunuh. Kalau salah pun, istihadi dia. Nak selamatkan orang Palestin. Tiba-tiba dia kata ni ajak Israel nak keluarkan orang Palestin. Supaya masuk Israel. Boleh fikir macam tu dah. Dia sangka buruk benar kepada orang baik dia. Orang jahat pada dia tu, dia baik lah, sangka baik dia. Puan Syiah gitulah. Perawi sahabat ni paling, perawi-perawi hadis ni, kalau sahabat ni, dia paling kuat kritik. Nombor satu yang kritik sahabat. Bukan main. Cerita macam-macam jahatnya Abu Hurairah, jahatnya sahabat-sahabat ni. Mari puak dia ni nak, perawi-perawi dia, nak cerita pasal imam dia, Ja'far Sadiq ke perawi dia ni, tak cek mana nak. Cek sikit-sikit, sangka baik. Sangka baik kepada geng dia dah. Geng orang lain kan, berat lalu nak kata dah. Sangka buruk lalu. LGBT lah gapo lah orang lain dah. Lah ke dia, mari bila Elish ke gapo. Tidak LGBT. Ni perangai-perangai Syiah berlaku ni. Okay, memecah belah kaum ummah. Pertama, kehadiran Syiah akan memecah belah kaum umat Islam kerana menganggap golongan ahli sunnah yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan sunnah sebagai kafir. Dan lebih dahsyat kekufurannya daripada iblis. Berat ni. Dia kata orang Islam ni pergi Al-Quran Sunnah pula jadi kafir ni. Dia tak tahu Al-Quran Sunnah ni, buang Al-Quran Sunnah tu tidak kafir. Pergi Al-Quran Sunnah tu jadi iblis. Jadi Wahabi dah, jadi iblis macam-macam kata dah. Syekh Al-Mufid berkata, Syiah ni, berkata golongan Imamiyah, Syiah Imamiyah dah, sepakat bahawa semua pendukung bid'ah adalah kafir. Pendukung bid'ah kafir selalu dah. Awailul maqalat halaman 15. Maksudnya bid'ah, pendukung bid'ah bagi dia tu tolak Syiah lah. Siapa yang tak mengaku iman 12 dia kira ahli bid'ah lah. Pendukung bid'ah. Kafir selalu dah. Ibnu Babuh Al-Qumi yang dianggap sebagai syekh saduq, syekh yang sangat-sangat benar dah. Berkata orang yang tidak menerima, tidak mempercayai imam ghaib adalah lebih kafir daripada iblis. Lebih kafir daripada iblis. Imam ghaib ni imam 12 dia lah ghaib. Tak percaya imam 12 dia ghaib, lebih kafir daripada iblis kata dah. Comel kat akhlak dia. Tok guru dia nak. Ikmaluddin halaman 13. Yang kedua, ahli sunnah khususnya dan semua masyarakat Islam pada pandangan Syiah adalah anak zina kecuali mereka. Dia amal pelacuran dah. Nikah mut'ah tu. Nikah pelacuran tu tidak zina. Lah kau orang lain tu dah anak zina. Kecuali mereka puak-puak Syiah amal perzinaan dah. Ahli sunnah ni habis kata anak zina. Al-Quran ni mereka adalah Al-Kafi bahawa manusia semuanya adalah anak zina kecuali Syiah kita. Orang lain tak kira Islam ke kafir ke apa, semua hak bukan Syiah. Termasuk ahli sunnah hak bukan Syiah, ya kira semua anak zina ni. Rujuk Ar-Radah bin Al-Kafi halaman 135. Riwayat yang sama dikemukakan juga oleh Al-Majlisi dalam Biharul Anwar jilid 24 halaman 311. Yang ketiga, ahli sunnah lebih hina daripada anjing di sisi Syiah. Mullah Baqir Al-Majlisi. Itulah khatimul muhaddisina. Penutup segala muhaddis untuk guru hadis. Mengikut Syiah dah. Itu lagi apa? Mereka nasibi atau ahli sunnah lebih jelek, lebih teruk daripada anak zina. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencipta binatang yang lebih hina daripada anjing. Tetapi nasibi, itu dari ahli sunnah lah, ada lebih hina daripada yang lagi lebih hina daripada anjing lah. Hakul Yaqin jilid 2 halaman 53 benar. Keyakinan yang betul lah. Keyakinan yang benar kitab dia dah. Yang keempat, golongan Syiah menganggap harta ahli sunnah adalah halal. Boleh dicuri dan boleh dirampas. Mereka hanya perlu mengeluarkan khumus daripada harta ahli sunnah yang dirampas itu. Jadi dia, Pok Syiah ni, beringat ni. Dia boleh curi bagi kita. Curi, tak mengaku dah. 1/5 daripada bagi dia curi harta ahli sunnah ni, dia akan bagi kepada Tok Guru dia. Tok Guru ajar dia sesat ni, termasuk Syiah ni kaya raya. Kita tengok Tok Guru tariqat dia. Al-Arqam dulu, Abu Ya. Bukan main kaya dia. Ahli dia, ahli Al-Arqam ni miskin.
Kerja suku sumber tidaklah kaya dah. Harta dia macam komi ni. Harta suruh ke jemaah persatuan NGO. Jemaah dia lah, jemaah Islam dia Al-Arqam dulu. Tok Guru dia kaya mewah bukan main. Band dia tu bukan main canggih. Penuh dengan alat-alat dah. Ada berapa juta tahu je modify. Tapi orang bawah ni, anak buah ni miskin dah. Ada harta suruh ke Tok Guru belakang. Syiah gitu lah curi harta ahli sunnah. Khumus 1/5 bagi ke Tok Guru dia. Email dia. Gitu. Al-Tusi meraihkan daripada Abi Abdullah. Kata beliau, ambillah harta nasibi, harta ahli sunnah ni. Di mana sahaja kamu temui dan keluarkanlah daripada harta yang diambil itu kepada kami. Rujuk Tahzibul Ahkam, jilid 4, halaman 102 hingga 103. 1/5 bagi ke Tok Guru. Ni, piti-piti. Curi-curi bagi Tok Guru 1/5. Tokoh-tokoh Syiah juga berpendapat bahawa harta nasibi, harta ahli sunnah ni, dan segala sesuatu yang dimilikinya adalah halal. Tahzibul Ahkam jilid 2 halaman 48. Perkara yang sama disebutkan juga oleh Al-Hurr Al-Yamini dalam kitabnya Wasaidu Syiah jilid 6 halaman 340. Benda sama saja. Yang kelima, golongan Syiah juga menganggap ahli sunnah najis. Khamenei berkata, dulu juga dia buat pah penuh ni gambar Khamenei. Dia berkata, ada nawasib ahli sunnah dan khawarij, semoga mereka dilaknat oleh Allah, adalah najis. Nawasib ni ahli sunnah, khawarij ni lain kata dah. Sebenarnya nawasib ni setengah-setengah ulama dulu faham nawasib ataupun nasib ni adalah khawarij. Tapi Syiah nawasib ni betul-betul ahli sunnah, khawarij suku pula. Tu dia kata ada nawasib ahli sunnah, yang ni ahli sunnah dan khawarij. Dah. Semoga mereka dilaknat Allah. Syiah kata Allah najis dan ia tidak terhenti pada penafian mereka terhadap risalah. Dah. Jadi dia tidak nafi email 12 saja dah. Berat lagi daripada itulah bagi Syiah. Tahrirul Wasilah jilid 1 halaman 114. Jadi dia sama ratakan ahli sunnah dan khawarij. Dah. Yang keenam, sembelihan ahli sunnah tidak halal di sisi Syiah seperti kata Khamenei. Ini tidak halal sebenarnya. Halal sembelihan semua golongan dalam Islam kecuali sembelihan nasibi ahli sunnah walaupun ia menyatakan Islamnya. Berat ni balas Syiah ni. Kita sembelih kita halal ni. Tahrirul Wasilah jilid 2 halaman 146. Tidakkah ajaran-ajaran yang seperti ini akan memecah belah kaum umat Islam? Tidakkah fahaman-fahaman yang seperti ini akan menimbulkan permusuhan? Suasana benci-membenci dan menyimpan dendam kesumak yang berpanjangan antara satu sama lain. Tentu sekali ini yang merupakan natijah daripada kehadiran ajaran Syiah ke dalam masyarakat umat Islam. Kenapa Maulana Asri kuat dalam Syiah? Benda ni berlaku di Pakistan. Tok Guru nasihat jangan jadi macam ni lah mukhlif Malaysia ni dah. Balik negara mu lebih kurang dah. Jangan jadi macam Pakistan ni. Perai dah. Dia bukan senjata bebas. Perai lah. Ahli sunnah ni Syiah ni perai. Dia bukan main-main. Tabligh tu bila-bila tabligh cara politik, cara perega apa ni tak cara jihad kata-kata dah setengah. Tapi dengan Syiah ni kena beringat bom ke Syiah. Bila-bila gitu dah. Dia pun nak jaga, dia kena kalau buat isteri mak dia dah. Perpunan tabligh pun kena jaga. Siapa tak tu main dengan pokok Syiah ni. Main perai dia ni. Bukan main-main di Pakistan, di India ni. Siapa tak perai dengan Syiah ni. Tok Guru Maulana Asri pun kena santau, kena ke Syiah juga mati. Mufti Wali Hasan Mufti Ali Hasan. Mufti Pakistan. Mufti besar Pakistan. Bekah lah. Mati lama dah. Dah kerana santau. Gitulah cerita dia. Cerita ramai. Hak kedai-kedai lepas tu perai tembok. Tok Guru dia kalau hak Tok Guru lagi hebat, berhati-hati. Tok Guru di Pakistan hak buat kitab hebat-hebat. Kena beringat. Kena jaga. Dia nak berdiri ke pok Syiah ni. Gitulah berlaku dah. Pecah belah. Kacau bila. Jadi kita kena sekat awal jangan beri kata sangka baik ke Syiah. Tak apalah dia. Orang Islam juga dah. Dia pun ada kepercayaan dia. Sangka baik semacam dah. Taqiyah tu berpura-pura berbohong tu tak apa. Ketika terdesak lah dah. Macam-macam kita. Setengah-setengah Tok Guru kita, ustaz kita ni. Bersangka baik dengan Syiah. Tiba-tiba kena makan Syiah. Mempercayai perkara-perkara bid'ah, khurafat dan tahyul serta mengamalkannya. Ini perangai Syiah juga. Benda-benda pelik, benda hak sahih, dia tak percaya. Sahabat dia tak percaya. Tapi benda pelik, hak khurafat, bid'ah, tahyul, hak tu je buat percaya dah. Pertama, golongan Syiah menganggap Kufah adalah tanah haram. Dah. Macam setengah sufi ni, Hadramaut dah. Kubur Nabi Hud. Dia macam buat percara haji. Ada 8 Sya'ban, 9 Sya'ban, ada percara dia dah. Dah.
Ni tanah haram di Hadramaut. Ni tanah haram di Kufah. Ni puak-puak Syiah ni. Bersemayam dan berbuat kebajikan padanya pasti mendatangkan pahala besar. Mereka meriwayatkan daripada Abi Abdullah Ja'far Shadiq tadi lah, bahawa beliau berkata sesungguhnya Mekah adalah tanah haram Allah dan Madinah adalah tanah haram Muhammad dan Kufah adalah tanah haram Ali radhiyallahu anhu. Kufah itu tanah haram Ali. Sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu mengharamkan di Kufah apa yang diharamkan oleh Ibrahim di Mekah. Kufah ni Iraq mana? Dan apa yang diharamkan oleh Muhammad di Madinah. Jadi macam tanah haram lah. Ali tu macam tanah haram di Kufah, di Iraq lah. Syekh Abbas Al-Qumi Safidatul Bihar jilid 2 halaman 498 dan Mullah Muhsin Al-Kashani Al-Wafi jilid 8 halaman 215. Kitabnya besar-besar, hebat-hebat kitab dia ni. Diriwayatkan daripada Abi Abdullah bahawa beliau berkata membelanjakan 1 dirham di Kufah, di Iraq tu lah, sama dengan membelanjakan 100 dirham di tempat lain. Sedekah 1 dirham seperti 100 dirham tempat lain. Dan mengerjakan 2 rakaat semayang padanya di Kufah tu dikira sama dengan mengerjakan 100 rakaat di tempat lain. 1 kali ganda dah. Rujuk Syekh Abbas Al-Qumi Safidatul Bihar jilid 2 halaman 498 dan Mullah Muhsin Al-Qashani Al-Wafi jilid 8 halaman 215. Yang kedua, tanah Karbala dianggap sebagai tanah yang suci. Tanahnya juga digunakan oleh orang Syiah sebagai tempat sujud. Di mana-mana sahaja di dunia ini, Karbala tempat suci lah. Tanah dia ambil tempat, dia buat macam bulat ke apa, tempat nak sujud dia dah. Jarang sekali ditemui rumah orang Syiah yang tidak mempunyai tanah Karbala. Dalam berbagai-bagai bentuknya, mereka juga menganggap tanah Karbala itu boleh dimakan sebagai penawar. Yang boleh menghilangkan berbagai-bagai jenis penyakit. Khurafat dia lah. Tahyul dia. Keutamaan yang seperti ini tidak dipercayai ada pada tanah-tanah yang lain termasuk tanah kubur Rasulullah SAW dan para imam lain. Imam lain tidak. Tapi Karbala ni, Hussein ni, dikatakan mati situ lah. Pok dia kita tak tahu mana. Kira Karbala lah. Dia kata lepas tu, padahal kita konsep dia tepat. Kena bunuh Nabi, kena bunuh Hussein, tak nak cucu Nabi ni tepat lanak, bukan tepat berkat. Terbalik kuih, nak kata suka ke, sedih mu ni Pok Syiah ni. Tanah tepat laknat tu, tepat kena bunuh cucu Nabi tu, Hussein tu. Tanah tu pula berkat bagi dia mengarut Syiah. Itulah kata mengarut cara manusia memikir pelik-pelik dia. Jadi tempat kubur Nabi ke kubur para imam lain tidak seperti kubur Karbala. Seolah-olah gembira, kubur berkat dia kata. Khomeini berkata dikecualikan daripada tanah yang haram dimakan tanah kubur penghulu kita Abi Abdullah Al-Husain. Sebagai ubat dan tidak harus dimakan tanah ini dengan tanah lain yang tidak boleh juga dimakan lebih daripada kadar kacang putih sederhana. Kacang makan sikit-sikit ada. Tidak termasuk dalam hukum boleh memakan tanah ini tanah kubur orang lain walaupun tanah kubur Nabi Muhammad SAW. Dan tanah kubur para imam lain tak boleh makan. Tanah kubur Husain ni. Tak boleh dah. Rujuk Tahrirul Wasilah jilid 2 halaman 154. Buat tempat sujud lah, buat tempat makan sikit lah. Yang ketiga, golongan Syiah juga merayakan hari-hari besar orang Majusi. Dan menganggap sunat mandi pada hari tersebut. Hari Majusi. Hari diira lah. Diira tu dia campur gaul antara Syiah dengan ajaran Majusi. Perayaan Majusi itu masuk dalam ajaran Syiah. Khomeini berkata antara mandi-mandi yang disunatkan itu ialah mandi 2 hari raya. Dan antaranya lagi ialah mandi pada hari Nauruz. Hari Nauruz ni hari betul-betul hari sambutan. Orang Majusi dulu dah. Sembah matahari dulu, sembah api dulu. Hak ni punya sambut dah. Sebab itu kita kata capur. Termasuklah nikah mut'ah pelacuran tu. Sebab ni orang Parsi dulu kuat. Berzina dah. Bergoma anak sendiri. Bergoma dah. Bini orang anak sendiri ikut dia agama ni. Itu masalah. Tamadu set kuat. Kerasakan set kuat di Parsi dulu dah. Itu doa. Jadi dia sambut Nauruz. Dia unsur-unsur nikah mut'ah ke Iran ni, unsur-unsur Parsi ni masuk ke dalam Syiah. Yang keempat, mereka juga mengadakan hari perkabungan kerana kesyahidan Sayyidina Hussein di Karbala pada 10 hari bulan Muharram. Di mana mereka melakukan bermacam-macam bid'ah, khurafat dan kekufuran. Kat mana kita nak berhenti ni? Sudahlah dah.
Keganasan akan berlaku dalam kalangan ummah. Dah ada puak Syiah ni perih sama dia akan berlaku ni. Hak je berlaku nak tolong Palestin tu berlaku ni. Taqiyah. Kena beringat ni. Pertama, Syiah menganggap orang Islam daripada kalangan ahli sunnah halal darahnya dah harus dibunuh. Terutama dengan cara yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dari kitab besar ada sebutnya. Diriwayatkan daripada Daud bin Farqad katanya, aku berkata kepada Abi Abdillah, Ja'far Shadiq adalah, apa katamu tentang membunuh Nasibi, ahli sunnah al-jamaah ni? Beliau berkata, halal darahnya tetapi aku bimbangkan dirimu. Sekiranya engkau boleh merobohkan dinding ke atasnya, ataupun engkau menenggelamkannya ke dalam air, supaya tiada siapa pun menyaksikan pembunuhan itu, maka lakukanlah. Bunuh senyap-senyap lah. Jangan siapa kena tangkap. Rujuk Ibnu Babawih Ilalu Syara' halaman 200, Wasailu Syiah jilid 18 halaman 103 dan Biharul Anwar jilid 27 halaman 231. Kitab Muqtawa besar Syiah lakon. At-Tusi mengemukakan satu cerita yang mengisahkan Abul Buhair membunuh 13 orang Islam. Oleh sunnah ni lah. Kemudian dia datang bertemu Ja'far Shadiq dan menceritakan kepadanya cara-cara pembunuhannya, namun Ja'far Shadiq tidak menyalahkannya. Nah, Abu Buhair menceritakan antara mereka ada yang aku naik ke atas rumahnya dengan menggunakan tangga kemudian membunuhnya. Senyap-senyap bunuhnya. Ada juga antara mereka yang aku panggil di muka pintunya pada waktu malam. Apabila ia keluar, aku terus membunuhnya. Ada juga antara mereka yang aku temaninya dalam perjalanan. Apabila sampai di tempat yang sunyi, aku membunuhnya. Pembunuhan mereka itu tidaklah diketahui oleh sesiapa pun. Rijalul Kashi muka surat 43. Bunuh senyap-senyap dia. Boleh pahala dia. Yang kedua, sifat Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah begitu ganas dan begitu kejam. Sehingga kerjanya tidak lain selain daripada membunuh dan menyembelih manusia, terutama bangsa Arab dan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Imam Mahdi kita, keamanan tau. Siapa kau orang, tak usah terima zakat ni. Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, ahli sunnah wal jamaah ni. Tu pun banyak mana sesat mengaku habis dah. Tapi Imam Mahdi al-Sunnah adil lah, keadilan. Sangat-sangat adil dah. Tapi Syiah pula terbalik kuat, terbalik. Betul-betul berseberang iaitu Syiah ni sangat ganas. Sangat zalim, tak ada paling zalim dalam dunia ni. Kuali Syiah, Imam Mahdi Syiah. Imam Mahdi dia Muhammad bin Hasan Askari dah. Imam Mahdi ghaibah dia yang beribu tahun dah. Dia berghaib dah. Mereka menyatakan apabila muncul Imam Mahdi nanti, orang Syiah akan menghadapkan Nasibi ahli sunnah ni di hadapan Imam Mahdi. Jika Nasibi itu mengaku Islam, iaitu walayah. Mengaku Imam Mahdi, mengaku itulah. Imam 12 dia dah. Maka ia akan dibebaskan. Jika tidak, ia akan dipenggal lehernya atau ia akan bersedia membayar jizyah sebagai ahli zimmi ni. Dia anggap kafir lah. Supaya kafir Kristian, kafir gapo, siapa-siapa tidak mengaku walayah. Imam 12 dia. Merujuk Biharul Anwar jilid 2 halaman 373. Tafsir Furat bin Ibrahim halaman 100. Mereka mengatakan lagi bahawa pada kemunculan Imam Mahdi nanti tiada layanan yang lain diberikan kepada orang Arab selain menyembelih mereka. Kitab Al-Ghaibah halaman 105, Biharul Anwar jilid 2 halaman 349. Jadi Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi Syiah ni, dia akan bunuh orang Arab. Dia seolah dia benci. Orang Parsi benci pada orang Arab. Kalau kita baca Syiah ni, buku-buku Syiah, kita akan nampak dia seolah Syiah ni mewakili bangsa Parsi. Dan dia ni benci sangat kepada bangsa Arab. Nah, sehingga ni riwayat ni dia kata orang Arab ni tak ada tanya. Kalau orang Melayu mungkin tanya dulu dah. Nak bayar jizyah ke apa dah. Orang Arab ni tak payah tanya, kat tekak lalu dah. Mengikut kitab Syiah. Yang ketiga, Imam Mahdi yang dinantikan kemunculannya itu adalah yang mengikut kepercayaan ahli sunnah. Akan memenuhi bumi dengan keadilan. Itu Imam Mahdi ahli sunnah. Sesudah ianya dipenuhi dengan kezaliman. Dia anggap oleh Syiah orang yang akan merobohkan Kaabah dan akan memotong tangan dan kaki penjaga tanah haram. Syekh Mufid menyebutkan bahawa apabila Imam Mahdi muncul, dia akan merobohkan Masjidil Haram dan memotong tangan Bani Syaibah, kemudian menggantungkannya di Kaabah. Serta ditulis kepadanya mereka inilah pencuri-pencuri Kaabah. Rujuk Al-Irsyad halaman 411, At-Tusi Kitabul Ghaibah halaman 232. Jadi kita ahli sunnah penuh keadilan. Dia pula Imam Mahdi Syiah, Imam Mahdi Muntazar Syiah tu yang ditunggu-tunggu tu. Pertama yang akan kerobohkan Kaabah. Dia akan bercita-cita
Ni lama dah. Khomeini ni kau apa ni memang bercerita untuk merampas Mekah dan Madinah tu untuk merobohkan Kaabah nombor satu sekali. Tu sifat dia. Lepas tu yang ke potong tangan dan kaki penjaga tanah haram. Bani Syaibah ni, ya ke zaman Nabi Pahna ni, ya sebelum zaman Nabi lagi Bani Syaibah lah. Yang jaga pintu Kaabah. Pahna ni pun dah. Jadi keturunan tu ia akan bunuh kau kat tangan kaki habis lah. Kata ni jahat, sangat zalim dah. Okay, memusnahkan imej Islam. Pertama, Islam yang suci murni dengan ajaran tauhidnya akan tercemar dengan kepercayaan syirik yang dibawa oleh Syiah atas nama satu golongan daripada Islam. Ini seperti yang kita kemukakan sebelum ini. Jadi dia syirik ni tak ada bagi dia. Semua benda-benda syirik ni. Okey, tolak imam 12 je baru jadi syirik dia. Tolak tak percaya ke imam Syiah ni akan jadi syirik. Tapi hak benda lain buatlah tangkar ko, khurafat setang mana ko, sia ko. You kuat hari sia ni Syiah ni. Nah, tarikh Syiah yang banyak cara benda syirik khurafat gitu, tidak syirik bagi dia. Yang kedua, upacara yang dilakukan seperti pada 10 Muharram sungguh memalukan setiap orang Islam. Perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh golongan Syiah di awal bulan Muharram dan kemuncaknya pada 10 Muharram itu tidak ada bezanya bagi orang yang bukan Islam dengan upacara-upacara ke agama Hindu. Hindu kata, sopong Islam ni. Padahal tu bukan Islam, itu agama Syiah. Sopong agama Hindu dah. Syiah ni macam agama Parsi dan lebih kurang agama Hindu. Contohnya seperti Taipusam dan Kawadi lah. Serupa. Hari Syiah, 10 Muharram Syiah tu, serupa ni Taipusam dan Kawadi Hindu dia. Upacara-upacara yang dilakukan oleh orang-orang jakun di Afrika ni. Kawadi ni jakun, Taipusam tu Hindu lah. Yang ketiga, setiap orang Islam berasa sangat sedih di atas kesyahidan Sayyidina Umar radhiyallahu di tangan Abu Lu'lu'ah. Yang beragama Majusi itu dah. Majusi Iran. Namun Syiah yang mendakwa dirinya Islam begitu menggembira dengan tragedi itu, bahkan mereka merayakan hari berlakunya tragedi pembunuhan ke atas Sayyidina Umar. Dia ada hari perayaan. Kerana gembiranya Umar dibunuh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni diangkat, dipuja-puja oleh Syiah. Ambil berkat, minta hajat ke apa ya. Mereka gelarkan Abu Lu'lu'ah dengan Baba Syuja'uddin, bapak berani dah. Sebagai menghargai keberaniannya, Ali bin Muzahir Al-Wasiti meriwayatkan daripada Ahmad bin Ishaq, seorang tokoh Syiah di Rom. Di Rom ni. Dan dianggap sudah mendapat kehormatan yang besar kerana bertemu dengan Imam Mahdi. Dan merupakan orang yang sangat rapat dengan Imam Hasan Askari. Kononnya lah. Imam ke-11 Syiah. Bahawa dia berkata, hari kebangsaan, hari penghormatan, hari kelepasan besar, hari keberkat dan hari hiburan. Hari Abu Lu'lu'ah ni, dia gelar dengan Bapak Syuja'uddin yang bunuh Umar ni, hari yang penuh kehormatan, kelepasan besar, hari berkat, hari hiburan. Sungguh ganjil agama Islam yang dianuti oleh Syiah kerana kematian pejuang Islam disambut dengan keseronokan dan perayaan seperti dilakukan oleh orang Majusi. Jadi agama Syiah ni seperti Majusi, agama Majusi sebenarnya. Cuma dia tidak semua happy Majusi. Itu je bezanya. Hal lain itu lebih kurang. Zina, apa dah. Keajaran Syiah juga akhirnya akan mengakibatkan hilangnya keyakinan umat kepada agama itu sendiri ni. Tak percaya ke Islam. Anti hadis ni. Salman. Nama apa? Bukan Salman Rushdie. Salman Rushdie itu murtad. Nama apa dah? Allah tak ingat dah. Golongan anti hadis lah. Golongan anti hadis ni. Dia daripada keluarga Syiah. Kerana pelik Syiah tu lah sekali dia tolak hadis kita cerita ni. Apabila kena nampak ajaran pelik-pelik ni, kita lah sekali setengah-setengah yang jahil ni, dia tak mengaji, dia akan tolak Islam seluruhnya. Dia tengok Tok Lebam menipu ni pakai perudah, pakai tuduh labuh nak buat fitnah tiap-tiap hari, dah sekali tolak dia. Doa lah anak, doa gapol macam-macam ke orang lain dah. Kerana ada konsep. Tempat dia ada konsep, tak doa anak-anak, tak bala pula dah. Ada orang kafir kata, kata sebaik tak masuk agama Islam, agama jadi macam ni. Kerana dia nampak uduh perangai dah. Gitu juga dah. Syiah ni menyebabkan orang akan jadi orang yang tidak belajar molek tentang Islam. Dia akan nampak Syiah tu seolah mewakili Islam. Dia akan rasa benci pada Islam tu sendiri dah.
Ia akan berlaku apabila agama yang benar sudah tidak dipercayai lagi kerana pembawa-pembawanya yang dianggap sebagai perosak, pengkhianat dan perampas hak ahli dan ahlul bait. Selain daripada orang yang bertanggungjawab mengubah kandungan Al-Quran dan memalsukan hadis. Habis tuduh dia. Sahabat-sahabat pembawa agama ni perampas hak ahli dia. Ahlul bait. Ubah ke Quran. Hadis-hadis pun palsu hadis. Dia kata kena korek lah. Pada hadis bapak. Ubah Quran, ubah hadis-hadis ni. Sementara ajaran Syiah yang dianuti ini pula akan membingungkan mereka lantaran penuh dengan kekarutan, penuh dengan khurafat-khurafat, tahyul. Yang tidak mungkin dapat diterima oleh orang yang punya akal yang waras. Akal yang cerdik sikit, yang kritis, yang akal pelik. Pada ketika itu mereka akan menganggap agama tidak lebih daripada candu seperti yang dipercayai oleh orang komunis. Kita kena perhati-hati. Kadang-kadang timbul, apa kata, komunis, timbul ajaran liberal kau. Anti hadis kau. Kadang-kadang kerana mereka ni dalam keluarga berinteraksi dengan pokok sesat juga. Pokok keluarga Syiah setengah tu anti hadis nama ke apa dah. Hawak angka 19 tu. Tak mari dia nak. Jadi dia duduk dalam keluarga, dia berasa pelik-pelik dah. Dia sekali tolak hadis. Dia benci ke Syiah pelik-pelik tu, dia sekali tolak hadis ni kerana pelik dah lah. Dia akan jadi gitu dah. Begitu juga orang yang setengah tertelapak liberal dah. Pun kadang-kadang disebabkan oleh melampau ni karutnya setengah-setengah yang bawa imej agama dah. Orang agamawan yang merosakkan agama dah. Okey, seterusnya bahayanya kepada negara. Syiah ni bahaya kepada negara. Pertama, bahayanya Syiah kepada negara. Dapat dilihat bagaimana perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam pada zaman permulaan Islam. Hasil fitnah yang dicetuskan oleh mereka pokok Syiah. Sifin perjamaah tu pokok Syiah berlaku ni. Pertama, gerakan Ibn Sabah yang mencetuskan huru-hara dalam khilafah Islam pada zaman Sayyidina Uthman sehingga terbunuh Uthman. Yang kedua, peperangan saudara yang dicetuskan oleh mereka dalam peperangan jamaah. Yang pertama, seumpamanya dalam sejarah Islam dan peperangan Siffin dan sebagainya. Semua tu perang. Kerana ada golongan pemberontak, golongan Syiah yang berpura-pura sokong Ali dan sebagainya lah. Dia akan buat kacau bilau dah. Dia akan fitnah, dia akan jadi cyber trooper lah. Untuk merosakkan perpaduan umat Islam ni. Kerana orang Islam bala sama sendiri dia akan untung. Modal politik dia baru boleh naik dah. Dia bukan jual Islam, dia orang nak jual Islam. Pada hari naik pakat dia nak boleh kuasa politik dia dah. Jadi tu perangai-perangai pokok Syiah. Yang kedua, mereka adalah orang tangan-tangan yang memainkan peranan dalam menjatuhkan kerajaan-kerajaan lalu dengan menyokong atau membuka jalan kepada musuh-musuh Islam. Syiah ni berpakat. Jangan terpengaruh lah Syiah Houthi nak sokong, nak tolong Gaza pun ni. Apa? Guna beringat. Bapak menipu Syiah ni berlakunya. Kita kena ingat sejarah-sejarah. Contohnya Nasruddin At-Tusi, wafat 627 Hijrah. Nasruddin At-Tusi ni wafat 627 Hijrah. Ibnu Al-Qami dan penasihatnya Ibnu Abil Hadid sudah merancang pembunuhan umat Islam secara beramai-ramai yang sungguh mengerikan. Mereka lah yang membuka jalan kepada Hulagu Khan, Genghis Khan, Hulagu Khan pada tahun 956 Hijrah untuk menyerang Baghdad, Iraq, ibu negara Islam pada masa itu. Dialah jadi tali baru bersama-sama dengan Hulagu Khan untuk untuk tawar Baghdad lah. Rujuk Hasyiah Al-Muntaqa Muhibbuddin Al-Khatib halaman 20, Ibn Qayyim jilid 2 halaman 203, Ighasatul Bahfan Al-Hidayah wal Nihayah jilid 3 halaman 200 hingga 266. Walaupun Nasruddin At-Tusi ini dianggap sebagai orang yang kejam oleh sejarawan-sejarawan Islam. Dah. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, Nasruddin At-Tusi ini pembelok kejam lah. Dia lah menyebabkan berapa ratus ribu, ada kata juta, ada berapa ratus ribu orang Islam yang dibunuh oleh Hulagu Khan kerana dia bagi support dah. Walaupun dia tak promosi dah. Dia bagi support tak promosi pun dah. Nama Khomeini ni menyanjung tinggi, memuji-muji Nasruddin At-Tusi ni. Dan orang yang seumpamanya dah dengan mengatakan mereka memberi sumbangan yang sangat besar kepada Islam. Tu Khomeini puji bukan main ni. Rujuk Al-Hukumat Islamiyah halaman 108. Yang ke-B, negara Syiah akan bertindak kejam kepada umat Islam daripada kalangan ahli sunnah umumnya.
Dan golongan ulama mereka khususnya, Syah Waliullah misalnya, direnggangkan pergelangan tangannya dengan semata-mata kerana beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Izalatul Khafa untuk menghilangkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Syiah tentang khilafah para khulafa Rasyidin. Izalatul Khafa ni, Syah Waliullah Dahlawi ni dia buat kitab untuk itulah bela khulafa Rasyidin ni, tidak jahat ke apa dah. Dan ke Syiah ni yang macam nak kelar ni. Nak renggang, nak kelar tangan ni. Gitulah. Hukuman terhadap Syah Waliullah ini dijatuhkan oleh seorang pemimpin Syiah yang menguasai Delhi pada waktu itu, iaitu Najaf Ali Khan pada tahun 1175 Hijrah. Dia. Syiah yang jadi kerajaan maksudnya di Delhi. Delhi ni India lah. Pemimpin Syiah Najaf Ali Khan. Dia nak kisahnya bela khulafah Rasyidin. Sahabat-sahabat khalifah ni dia kena hukum yang kemai. Bukan berhujah dengan fakta. Temai kahkin. Yang ketiga, peranan Syiah dalam menjatuhkan sebuah negara tidak boleh dipandang kecil. Ini kerana negara Iran yang pernah dikuasai oleh Ahli Sunnah wal Jamaah asal-asal dia. Imam Bukhari, Imam Muslim ke apa, daripada sana lah. Atas dari Iran, bawa kat Iran. Dan melahirkan begitu ramai tokoh-tokoh dan ulama-ulama Islam dalam berbagai-bagai bidang ilmu agama seperti Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Razi dan lain lagi. Tetapi apabila agama Islam melemah kerana pengetahuan penganut-penganutnya tidak mendalam lagi, sementara pengaruh kebendaan dan dunia pun semakin kuat, maka mereka dapat dikuasai oleh Syiah semula dengan mengemukakan hujah-hujah yang berupa ilmiah. Sehingga akhirnya Iran bertukar menjadi negara Syiah. Ahli Sunnah tu tempat sebenarnya. Mesir tu Syiah lah. Universiti Azhar di asas oleh Syiah, bertukar jadi Ahli Sunnah. Di Iran tu kuat ada Ahli Sunnah ni. Habis ilmu ulama-ulama hadis, tokoh-tokoh besar ni duduk daripada sana. Imam Tirmizi ke apa, tiba-tiba jatuh ke Syiah ni. Begitu juga Mesir yang pada suatu masa dahulu adalah negara Ahli Sunnah, tetapi kemudian ia bertukar tangan menjadi Syiah. Walaupun Syiah itu bukan Syiah Imamiyah tetapi Syiah Fatimiyah, Syiah Ismailiyah lah. Namun tidak kurang juga dahsyatnya dan bahayanya daripada Imamiyah Isna Asyariyah. Dahsyat berlaku. Bagaimanapun pula agaknya negara kita Malaysia yang rata-rata pengetahuan penduduknya masih lemah tentang akidah dan syariat Islam yang diantiki mereka. Ngaji tak belah mana, suntikan jarum Syiah ni boleh masuk ke dalam negara kita ni. Mesir dulu Ahli Sunnah jadi Syiah, lepas tu jadi Ahli Sunnah mula lah. Perang Salahuddin Ayyubi benar ni. Salahuddin Ayyubi terpaksa lawan Syiah dulu. Sebelum tawan Palestin. Peringat dah. Kalau tidak, pokok Syiah, pokok Syiah ni ia jadi sapuk. Tentera apa? Salib dia. Jadi Palestin ditawan oleh Salahuddin Ayyubi, dia kena kalahkan Syiah dulu ni. Ni ingat. Syiah di mana? Fatimiyah ni di Mesir. Kalau ke kerajaan Fatimiyah Mesir, barulah kuat orang Islam, barulah boleh lawan Palestin. Itu cerita dulu dah. Bukan bekerjasama dengan Syiah Houthi ke Syiah apa lawan Israel. Tak betul dah. Dia kena kalah pokok Syiah dulu baru boleh lawan benar lawan. Kita lendak cerita pasal ni lah. Ramai ada cerita. Semaya subuh kalau tak serupa dengan semaya Jumaat, kita tak akan tawan apa? Itulah Palestin lah. Kita tak benar lah. Kalau nak suruh benar, kena semaya subuh. Serupa dengan semaya Jumaat. So, kalau lagi kita ingat sejarahnya, mengikut sejarahnya, tak boleh tawar Palestin Salahuddin Ayyubi kecuali kalahkan Syiah. Dekat dia. Kerana dia bersekongkong dengan tentera salib. Dengan orang kafir. Berlaku je lawan dah. Apabila dia kalahkan tentera Mesir, tentera Syiah ni, waktu kerajaan Fatimiyah, Salahuddin Ayyubi barulah kuat. Barulah boleh lawan tentera Rom tu, tentera di Palestin, barulah menang kerajaan Islam. Dah, tu cerita. Yang keempat, pada akhir zaman ini pun mereka tetap memainkan peranan dalam mengganggu kelahiran sebuah negara Islam seperti di Afghanistan. Afghanistan ni senayan mereka lah. Dia tuduh Taliban kolok lah ke apa dah. Lepas tu Osama bila dia pengganah ke apa. Sebab sebenarnya dia nak ambil uranium ni. Banyak yang ambil uranium, plutonium ni di Afghanistan ni. Cari gali di sana banyak nak. Lepas tu dia macam-macam. Lepas tu dia bekerjasama dengan Amerika ni, kerajaan Iran, dengan memberi support pada Pakatan Utara lawan Taliban sehingga Amerika boleh masuk dah.
Yang kelima, sesebuah negara Syiah begitu mudah menjadi pusat kepada kelahiran pelbagai bentuk bid'ah, khurafat dan kekarutan amalan. Ini kerana agama mereka, agama Syiah, dibina atas dasar karut-karut, benda-benda karut. Pertama, pemimpin-pemimpin negara Syiah selalunya merupakan pelopor kepada amalan-amalan bid'ah. Yang akan reka amalan-amalan tertentu lah. Nak sebar, nak lawan Israel ni tak. Kena amal tertentu dia. Kadang-kadang amalan bid'ah tu dia reka cipta dah. Lepas tu dia sebar melalui WhatsApp, Facebook ke apa dia. Yang kedua, orang yang dikatakan mula-mula mengadakan upacara perkabungan terhadap kematian Hussein, mengadakan majlis-majlis nyanyian ratapan dengan diiringi muzik, mendirikan kubur-kubur yang besar. Sebagai tempat kunjungan ialah maharaja yang zalim Taimurlak, Tamerlane dan orang-orang seperti Syah Ismail Safawi. 97 Hijrah. Dan sampai sekarang ini pun pemimpin-pemimpin mereka menganggap perkara biasa sahaja kubur besar ni. Rujuk Mahnamah Al-Ma'rifah Al-Hadrabat Muharram 1309 Hijrah. Jadi pokok Syiah. Kerajaan Syah Safawi, kerajaan Iran dulu, Syah Ismail Safawi ke apa dah. Dia boleh, Iran tu dia boleh oleh Syiah masa tu dah. Pokok ni lah membiasakan pembesaran kubur dia. Ahli Sunnah mereka awal tak besar kubur dia. Dia start dengan hadisah dan di Fatimiyah di Mesir. Di situlah bermulanya kubur-kubur dibesarkan. Sebelum tu Ahli Sunnah tidak besar kubur dia. Lah ni hak mengaku Habib keturunan Nabi buat besar kubur tu ikut Syiah ni mana ya. Okey, yang keenam, kuasa negara mengikut teori wahliyatul faqih adalah kuasa ketuhanan dan mutlak sehingga boleh membatalkan mana-mana ketentuan syariat. Wahliyatul faqih ni dia nak ganti imam 12 dia. Konsep teori wahliyatul faqih, kepimpinan ulama lah. Wahliyatul faqih ni ialah kepimpinan ulama ni. Jadi wahliyatul faqih adalah satu teori baru dalam menegakkan sebuah kerajaan Syiah. Kerana mengikut Syiah, tidak ada sebuah kerajaan Syiah pun yang boleh ditubuhkan atau ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi. Jadi kalau selagi Imam Mahdi tak mari, tak boleh tubuh kerajaan sebenarnya. Jadi nak ganti konsep tu, dia bubuhlah kepimpinan ulama ni. Dan tiru oleh Malaysia ni adalah parti separti tiru dia. Setiap negara ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi adalah tidak sah mengikut Syiah walaupun pembawanya berada di atas jalan yang benar sekalipun. Al-Qulaini meriwayatkan menerusi Abi Basir daripada Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq. Beliau berkata setiap orang yang menjulang bendera sebelum kemunculan Al-Qaim adalah taghut yang disembah. Rujuk Ar-Radah min Al-Kafi jilid 12 halaman 295 sebelum muncul Imam Mahdi dia. Pensyarah kitab Al-Kafi Maula Muhammad Salih Al-Mazandarani wafat 1080 Hijrah. Dalam syarahnya terhadap kitab Al-Kafi yang dianggap sebagai antara syarah Al-Kafi, syarah Sahih Bukhari lah kita lah. Syarah Al-Kafi yang terpilih terbaik menulis, walaupun orang menjulang itu menyeru kepada kebenaran sekalipun. Syarah Al-Kafi jilid 12 halaman 371. Yang kedua ada wahliyatul faqih, kepimpinan ulama, adalah satu teori penubuhan negara yang dikemukakan oleh Khomeini dengan alasan naib imam boleh menggantikan imam. Pengganti naib imam dah boleh gantikan imam dalam menubuhkan sebuah negara. Penubuhan itu dianggap sah selepas mereka putus asa pada hakikatnya dengan kemunculan Imam Mahdi yang tidak kunjung datangnya. Rujuk lihat Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 74. C yang ketiga dah. Kerana itu kita lihat kuasa negara yang tegak di atas wahliyatul faqih, kepimpinan ulama ni adalah mutlak dan bersifat ketuhanan. Dia kata tu Tuhan kata dia, ganti kerja Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Khomeini sendiri dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Presiden Republik Iran, Ali Khomeini. Yang kemudiannya disebarkan oleh sebuah akhbar rasmi Iran, Kaihan bilangan 1182 yang terbitkan pada 3 Jumadil Ula 1408 Hijrah dengan tajuk, sesungguhnya kerajaan boleh menyepikan masjid-masjid dan menyerobohkannya dan kerajaan lebih utama daripada semaya. Semaya pun tak penting. Dia penting lagi jaga kerajaan Islam dah. Kerajaan Islam dah. Pertahankan kepimpinan ulama inilah dah. Boleh sepikan masjid. Semaya masjid pun boleh tutup, boleh tak boleh semaya tak apa. Kerajaan boleh roboh masjid. Asal kerajaan Islam bersedia lah. Versi Syiah ni boleh tubuh. Dalam surah itu Khomeini menulis, sesungguhnya kerajaan merupakan cabang daripada kekuasaan Rasulullah SAW yang lurus. Dan antara hukum-hukum Islam yang utama dan lebih diutamakan daripada semua hukum-hukum cabang termasuk solat, puasa dan haji.
Kajian itu penting lagi daripada hukum solat, puasa, haji ni. Kajian Syiah dia lah. Oleh itu harus bagi penguasa-penguasa menyepikan masjid-masjid ketika perlu. Masjid ni halal. Siapa pergi masjid, berdiri tembok, tangkap lah. Dan merobohkan masjid pun boleh. Penguasa juga boleh membatalkan mana-mana hukum Islam. Boleh batal hudud lah. Dah. Berbuh nama hukum syariah. Tak ada hudud, tak apa dah. Walaupun yang berkaitan dengan perkara ibadat sekalipun ataupun bukan ibadah, jika hukum itu bercanggah atau bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Islam bersedia lah. Kepentingan politik Syiah lah. Penguasa boleh menghentikan ibadah haji yang merupakan kewajipan Islam yang penting apabila maslahah negara Islam bersih Syiah itulah. Menghendaki demikian kerana kerajaan ini adalah kekuasaan ilahi yang mutlak. Kerajaan Islam. Kerajaan Tuhan lah. Kerajaan langit lah. Dipetik daripada Al-Murtadah halaman 249. Okey, penutup lah. Sudah. Selepas kita meliti perbincangan yang lalu, adakah kita dapati suatu percanggahan antara Syiah yang dipropagandakan hari ini dengan Syiah yang telah dikenali oleh ulama-ulama Islam yang terdahulu seperti Syiah Ghulat, Syiah terlampau yang mereka hukumkan terkeluar daripada Islam. Kita peliti kata mulai serupa ke lain. Sama lah. Syiah Ghulat, Syiah terlampau ni serupa dengan Syiah Imam 12 ni. Serupa, benda tunduk je. Nah. Adakah Syiah yang demikian ajarannya tidak berbahaya kepada akidah, syariah, akhlak, ummah dan negara Islam? Adakah Syiah yang fahamannya seperti yang kita kemukakan tadi? Tidak tepat jika dikatakan bahawa sebenarnya mereka adalah satu gerakan musuh Islam yang telah dirancang bagi menghancurkan Islam. Sebenarnya mereka berlakon-lakon Islam. Sebenarnya mereka bekerjasama dengan musuh Islam. Apalah yang ada lagi pada akidah, syariah dan nilai akhlak umat Islam? Seperti yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda SAW yang mulia selepas ajaran Syiah yang sebegini dianggap sebagai ajaran Islam. Kita anggap Islam lagi Syiah ni, okey. Beratlah. Penuhnya ni Islam. Tentu sekali tiada lagi yang tinggal daripada ajaran Islam yang masih berbaki sesudah itu dan inilah yang dikendaki oleh mereka. Itu poin dia. Dia menghalalkan nikah mut'ah untuk merosakkan isi keluarga Islam dan untuk menghalalkan zina ni. Sesungguhnya para imam yang terdiri daripada anak cucu Rasulullah SAW yang dianggap sebagai imam oleh Syiah tidak terlibat sama sekali dengan ajaran-ajaran yang diperkenalkan oleh Syiah kepada dunia atas nama mereka dah. Menunggang nama cucu Nabi, keluarga Nabi, Habib, apa dah. Malah mereka itu pun mengetahui gelagak-gelagak dan jiwa-jiwa orang yang mendakwa sebagai Syiah dan atau pendukung setia mereka dah. Mereka pun tahu dia. Perawi-perawi Syiah tu jahat belaka, bapak menipu belaka dah. Tiba jadi perawi yang siqah mengikut Syiah. Tapi sahabat pula kazab bagi Syiah. Nah, Imam Ja'far Shadiq sendiri pernah berkata tentang Syiah bahawa tidak ada satu pun ayat diturunkan oleh Allah SWT tentang golongan munafikin, melainkan kandungan ayat itu pasti ada pada orang yang mendakwa Syiah. Ayat munafikin semua orang Syiah buat. Rujuk Rijal Luqashi halaman 299. Oleh itu, bagi menghadapi golongan yang mempunyai fahaman seumpama ini, semestinya setiap Muslim menyatakan pendiriannya seperti pernah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim AS bahawa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna bura'u minkum wa mimma ta'maluna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah SWT. Sembah tu Imam 12 dia apa dah. Dan kami ingkari kekufuranmu. Semua ajaran kufur Syiah apa dah. Dan sudah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampailah kamu beriman kepada Allah SWT semata-mata. Tidak mensyirikkan Allah. Surah Al-Mamtah ayat 4. Selagi Syiah tidak patah balik kepada kebenaran, kita tak boleh percaya. Kita tak boleh kata dia Islam lagi. Ajaran dia betul-betul kufur kafir dah. Masalah orang tu lain pula. Kita bicara suku mengkafirkan dia. Tapi segi ajaran dia betul kufuran yang nyata dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, subhanakallahumma bika, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.